Ya? Tengok isteri dia, tengok anak-anak dia. Ya? Itu contoh yang dia bagi. Ya? Dan dia tak paksa kepada orang lain pun. Dia tak paksa kepada orang lain. Bila dia nanti menteri kabinet dia, dia tak nak kata, oh saya nak menteri kabinet saya, mesti orang yang tutup aurat, ada. Dia pilih menteri kabinet melihat kepada prestasi, ya, ketulusan, integriti seseorang itu. Tentang pemakaian, hukum, kewajipan peribadi itu kamu akan amalkan dan kamu jawab dengan Allah SWT. Sebab itu bagi kamu adalah hukum peribadi kamu. Ya? Bab aurat ni kita hukuman pada diri kita. Ya, mula dengan diri kita. Jadi sebab itu bila dia minta kabinet, dia tidak meletakkan syarat. Dia kata tak adalah, dia kata lelaki mesti pakai kopiah, lelaki mesti pakai serban, perempuan mesti pakai furdah dan sebagainya. Tak ada. Dia akan pilih dan akan lihat mana-mana menteri yang ada integriti, yang rajin bekerja. Itu yang lebih utamakan. Ya. Saya banyak cerita tentang Anwar Ibrahim ni sebab sempena dengan 2 September semalam. Ya, di hari pemecatan. Tarikh dia dipecat. Ya, 2 September pukul 5.30 petang dia dipecat sebagai Timbalan Perdana Menteri. Ya, Perdana Menteri. Sebab tu saya nak ceritakan sebelum dia menjadi Timbalan Perdana Menteri itu, di sekitar kementerian dia telah melaksanakan. Dan Islam dalam UMNO ni dilihat, ya, menyerlah penerapan Islam itu ketika Anwar Ibrahim berada di dalam UMNO. Jadi kebenaran yang Anwar sebut kepada almarhum Saiful Ali Nur, mengapa dia masuk UMNO itu, ada kebenarannya. Bahawa dia sedikit sebanyak berjaya mengubah UMNO dilihat seperti parti Melayu yang juga membawa suara-suara Islam. Ya, dengan adanya bank Islam, takaful Islam, ya, insurans Islam, apa lagi, pajak gadai Islam. Ya. Kemudian dihapuskan pelajaran berkenaan dengan benda-benda khurafat di sekolah-sekolah. Macam mandi safa. Dulu dalam buku teks tata rakyat ada disebut, diceritakan tentang mandi safa. Ya, bila Anwar jadi Menteri Pendidikan, dia kata buangkan subjek pelajaran mandi safa sebab ini akan menyesatkan anak murid. Ini khurafat. Nak menghapuskan dosa dengan cara mandi safa, ini khurafat. Bagi Anwar Ibrahim, buang mata pelajaran ini. Dan ianya dibuang. Ya, banyak lagi. Dia juga mengusahakan untuk mengharamkan buku yang dikarang oleh Kasim Ahmad. Ya, Al-Quran, tak salah Al-Quran satu penilaian semula, tak salah saya. Ya, tajuk buku tu. Benar buku itu kontroversi. Ya. Dan dianya tidak mendapat bantahan pun daripada Mahathir, pasal Mahathir Mohamad ni dengan Kasim Ahmad sama je otak dia. Sebab Mahathir pernah sebut Al-Quran ni wajar untuk dikaji semula. Ya, Mahathir pun sebut dia baca Al-Quran dalam bahasa Melayu. Dan fahaman Mahathir yang selalu sebut bahawa tidak semua hadis ni pun kadang datang daripada ulama, sahabat yang mungkin juga melakukan dosa. Jadi banyak prasangka dia kepada ulama-ulama. Ini datangnya daripada Mahathir. Dan ianya dibawa sendiri oleh Kasim Ahmad. Kasim Ahmad tidak mempercayai, ya, hadis. Walaupun dia tak pernah kata secara tepat, tapi dalam banyak wawancara, penulisan dia menolak hadis. Dia hanya pegang pada Quran. Bahkan ada ustaz sendiri bertemu Kasim Ahmad, ya, minta pandangan dia, tetap dengan pandangan dia. Dan dia menghasilkan sebuah buku yang ketika itu Anwar Ibrahim cukup tidak setuju dengan buku tersebut. Kerana buku ini boleh menyesatkan Islam. Itu pandangan tentang menolak hadis. Jadi tindakan Anwar Ibrahim yang pertama sekali apa dia? Tindakan politik dibuat. Ketika itu, saudara boleh tanya orang lama dalam UMNO yang berusaha memecat Kasim Ahmad. Masa itu Kasim Ahmad adalah ketua UMNO. Ya, dalam kawasan wilayah, salah saya. Ya, Anwar Ibrahim lah yang mengusulkan supaya Kasim Ahmad dipecat daripada UMNO. Sebab apa? Sebab dia membawa satu gerakan untuk menolak hadis. Dan pemecatan itu memang tidak disenangi oleh Mahathir. Sebab Mahathir ni dia punya hubungan baik dengan Kasim Ahmad. Tetapi pengaruh Anwar ketika itu, ya, menyebabkan bahawa UMNO mengambil keputusan, mengambil tindakan kepada Kasim Ahmad pecat. Sebab itu Kasim Ahmad cukup marah dengan Anwar Ibrahim. Sebab Anwar menghalang gerakan dia untuk memperkenalkan satu kepercayaan untuk tidak lagi yakin dengan hadis. Ini tindakan politik yang Anwar buat dulu kepada Kasim Ahmad. Kemudian barulah ada tindakan lain, iaitu mengharamkan buku karangan Kasim Ahmad. Ini yang Anwar lakukan sebab itu dia dalam UMNO. Dia menyekat apa sahaja gerakan yang nak menghancurkan Islam itu. Dia sekat yang itu dulu. Ya? Dia bukan kerja dia
nak cari orang Islam buat salah, hukum. Orang Islam buat salah, hukum. Itu bukan kerja dia. Yang pertama, dia kena cari dulu bagaimana gerakan yang boleh merosakkan Islam tu, kalau boleh dihalang. Ya? Orang Islam yang lakukan kesalahan tu, kalau boleh diberi didikan dulu. Jangan terus menghukum. Ini pendekatan yang Anwar nak bawa. Ya? Waktu dulu, dalam UMNO lagi, dia dah cuba praktikkan dan juga amalkan. Ya? Sebab itu, Mahathir bila berada bersama Anwar dalam satu kabinet, dia rasa tidak begitu selesa. Sebab pertentangan, ya, pendekatan politik itu memang bertentangan. Ya. Anwar, roh reform, selalu ayat yang dibaca tentang islah. Ya, islah mas tatak tu melakukan perubahan dengan sesungguh-sungguhnya. Ayat yang selalu dibaca oleh Anwar Ibrahim bertentangan dengan falsafah yang dibawa oleh Mahathir Mohamad. Sebab tu saya selalu sebut, Mahathir seorang diktator. Mana mungkin seorang diktator boleh bersetuju dengan reform. Tak ada diktator yang akan bersetuju dengan reformasi. Sebab itu, Presiden UMNO, timbalan dia Anwar Ibrahim, ya, Perdana Menteri, timbalan dia Perdana Menteri, tidak lagi boleh sehaluan. Dia macam magnet, ya, yang bertentangan. Kita dekatkan macam mana sekalipun, dia akan tolak. Ya? Dia akan tolak. Sebab pendekatan pendekatan yang pro kepada Islam, satu lagi pendekatan yang begitu liberal. Ni yang dia kata liberal ni. Ya, ini ada orang kata liberal, Anwar liberal. Ya, sebenarnya liberal ni, kalau ditafsirkan betul-betul, ya, liberal ni sebenarnya bukan semua salah dalam liberal. Ya, tafsiran umum dia. Tapi kita tafsirkan liberal atas apa? Kalau tafsirkan liberal atas akidah agama, kepercayaan itu yang macam Mahathir buat. Ya, dia boleh sebut apa saja. Dia boleh kata Al-Quran boleh dikaji semula. Dia kata dia sendiri membaca Al-Quran dalam bahasa Melayu. Sedangkan kita tahu Al-Quran tidak ada dalam bahasa Melayu. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Tak pernah Al-Quran berada dalam bahasa Melayu. Yang dibaca oleh Mahathir itu bukan Al-Quran. Itu adalah tafsiran ataupun terjemahan Al-Quran. Terjemahan betul lah. Dalam bahasa Jepun pun ada. Bahasa Inggeris pun ada. Ya? Bahasa Cina pun ada. Tapi Al-Quran sebenar tidak ada dalam bahasa selain daripada bahasa Arab. Jadi itu pun dengan Mahathir ada satu pahaman yang liberal. Ya? Dia sesuka hati je. Kalau dibiarkan pandangan Mahathir ini meresap ke dalam masyarakat Malaysia, tidak mustahil, saudara. Kalau tidak ada Anwar berada dalam UMNO ketika itu, tidak mustahil Malaysia menjadi seperti Turki di zaman Kamal Atatürk. Di mana solat dalam bahasa Turki, azan pun dalam bahasa Turki. Diubah. Sebab pandangan Kamal Atatürk, apa masalahnya? Sama juga. Bahasa Arab, dia terjemahkan bahasa Turki, apa salahnya? Ya? Contohnya, hayya 'alas solah, marilah semayang. Kita azan lah, mari semayang, mari semayang. Gitu. Jadi Turki buat. Ya? Dia kata tidak lari daripada maksud. Tafsir, diterjemahkan saja ke bahasa Turki. Dia pakai kefahaman dia. Jadi kalau tidak ada orang yang punya roh Islam itu di dalam UMNO, maka tidak mustahil kalau dibiarkan kepala otak Mahathir ini lama dalam UMNO, dan UMNO itu lama jadi kerajaan, tidak mustahil Malaysia akan jadi seperti Turki. Sebab ikut fahaman Mahathir Mohamad. Sebab Mahathir rasa dia paling cerdik, Tuhan bagi dia otak, dia rasa dia paling bijak, ya? Dia boleh bijak lagi, ya? Daripada ulama-ulama dulu. Ya? Kadang-kadang pemikiran tu seolah dia tu lebih bijak dari mentafsirkan sebab apa Tuhan ciptakan sesuatu benda. Ha? Contoh macam mana dia menghina. Ya? Contoh macam mana ni, ada panggilan pula ni. Contoh bagaimana dia menghina sunnah Nabi. Ya? Nabi simpan janggut. Kalau dia tak nak berjanggut, tak apalah. Kita tahulah Pak Keralah ni, macam dia, style-style macam dia, mana suka simpan misai janggut. Ya? Dia siap burn je. Panjang sikit. Kan? Tak nak simpan, tak apa. Tapi janganlah menghina sunnah Nabi itu. Ya, apa yang Nabi ada. Dia kata Nabi simpan janggut sebab zaman Nabi tidak ada pisau jilid. Dia guna logik dia. Nabi simpan janggut panjang sebab zaman itu tak ada pisau jilid. Kan? Perempuan zaman itu bertudung, ya, pakai niqab, fudah zaman itu di zaman Nabi sebab apa? Bukan kerana nak tutup aurat, dia kata. Sebab di zaman Nabi dulu padang pasir. Bila angin tiup, pasir akan berterbangan. Jadi nak tutup wajah masing-masing, pakailah, ya, jilbab, pakai tudung, fudah dan sebagainya. Itu hujah akal yang digunakan oleh Mahathir Mohamad. Ya. Begitu juga bagaimana dia menghina hukum hudud. Ya.
maka ramailah orang Islam makan kudung. Banyak hujah-hujah dia yang liberal. Itu dia katakan liberal. Ya? Menggunakan akal dia, logik akal dia dan menyamakan dengan agama lain. Di situ fahaman liberal yang salah. Tapi bila disebut, oh Anwar ini liberal. Sebab apa liberal? Sebab dia bagi hak kepada orang kaum lain sama rata. Itu bukan liberal. Itu nama Islam aja. Islam tidak pernah membezakan mana-mana kaum dan juga mana-mana agama untuk menikmati kehidupan yang lebih baik di dunia ini. Ya? Tak ada dalam Islam mengatakan apabila kamu jadi kerajaan, kamu tentukan bahawa agama-agama lain itu jangan diberi layanan. Ya? Jangan dibagi mereka makan. Ya? Tak ada, Islam tak ajar macam tu. Cuma Islam ingatkan, ya, orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya? Bab pentadbiran, pengurusan negara kena bagi sama. Ya? Kalau nak bantu orang Melayu miskin, kena bantu juga orang Cina yang miskin. Kena bantu juga orang India yang miskin. Ya? Cuma negara kita ni ada satu dalam perlembagaan yang dilindungi adalah hak keistimewaan orang Melayu. Yang ini pun semua difahami oleh rakan-rakan kita, ya, daripada DAP. Semua dia orang faham 10 tahun DAP wujud. Sebab itu parti DAP ni tidak pernah diharamkan. Orang katalah DAP ni komunis lah, DAP ni liberal lah, DAP sokong LGBT lah, DAP ni orang jenis nak merosakkan anti Melayu, DAP anti Gaja dan sebagainya. Tapi fakta menunjukkan semenjak DAP diwujudkan, ya, selepas merdeka itu sampai hari ini DAP tidak pernah diharamkan oleh mana-mana kerajaan. Ya, walaupun di bawah perintah 60 tahun lebih kerajaan UMNO Barisan Nasional. Ya, walaupun diperintah oleh kerajaan Pakatan Harapan selepas itu, ya, Barisan Nasional kerana Pakatan Harapan, kemudian Perikatan Nasional. Perikatan Nasional juga pernah menjadi kerajaan dan dia juga tidak pernah berusaha untuk mengharamkan DAP kerana dia tahu tidak ada apa salahnya tentang parti DAP ini. Cuma dijadikan modal dan propaganda, ya, hanya untuk nak menakut-nakutkan orang kepada DAP. Macam orang tua-tua dulu nak menakutkan anak cucu dengan hantu. Ya? Jangan keluar. Ya? Sana tu ada hantu, ya? Ada momok. Jadi orang anak kita takut nak keluar. Ya? Nak pergi masjid pun takut. Sebab tengah jalan nanti ada hantu. Nampak pokok pisang pun nampak macam hantu. Nampak bayang pokok pun macam hantu. Jadi menakut-nakutkan budak tu dah jadi budaya kita. Sampai dalam politik pun kita nak bawa. Ratib DAP sampai haji-haji pun jadi takut. Jadi bodoh, tidak ketahuan. Ada ilmu tapi bodoh. Ya? Sebab apa? Sebab dari zaman dia dulu, ya, telah diasuh DAP. Amin tu. Sampai hari ni. Zaman dah berubah, zaman teknologi, ya, zaman multimedia, zaman maklumat di hujung jari. Tapi masih lagi ada orang Melayu yang melihat DAP seperti hantu. Ya? Tapi kalau DAP bagi duit, ambil pula. Ya? Kalau peruntukan ke, sambut tahun baru Cina ke, bagi ampau, sapu. Ya? Walaupun hantu. Dia orang Melayu dia lain sikit saudara. Ya? Kelebihan orang Melayu ni. Ya? Kalau orang Melayu ni dengan hantu dia takut, tapi dengan duit dia hilang takut. Ya? Sebab tu orang Melayu kadang-kadang dia takut dengan hantu. Tapi nak dapat duit, nak berjudi punya pasal, dia menurun dekat kubur. Cari kubur-kubur keramat, malam-malam pasang lilin, menurun 5 ekor kat kubur keramat. Walau masa kecil dia takut dengan tu, nak pergi kubur takut, nak melintas kubur pun takut. Tapi bila berdepan dengan duit, nak dapat duit, berjudi 5 ekor, sanggup memuja kubur. Hilang ketakutan sebab duit. Semuanya duit saudara. Ya, manusia ni ya, manusia yang duit habis lah. Ulama tak ulama. Susah nak jumpa ulama yang boleh bertahan dengan duit, jawatan dan kedudukan. Lebih hadi dan hancur. Ya, lebih hadi tak payahlah. Hancur saudara. Ya. Dulu kita ingatkan dia lah satu-satunya tokoh Islam yang berani. Kalau tengok zaman mudanya lah ucapan dia, ya, begitu keras dia. Ya, tiap kali berucap dia tak akan tinggalkan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan berhukumlah kamu dengan hukum Allah. Itu ayat tak pernah ditinggalkan. Ya. Banyak, ya, tentang melaksanakan hudud, bercakap ceramah kalau tidak bawa hudud tidak sah. Siapa yang pernah kenal PAS ini, ya, kena akui hakikat bahawa dalam mana-mana ceramah PAS kalau tak bawa kisah hudud, ya, tidak lengkap. Maknanya bukan tidak ada tidak telah melanggar rukun dalam pidato dia.
Rukun pidato dia pertama sekali, ya, mestilah bagi salam. Ya. Yang kedua, bacalah memanah Al-Quran dan hadis, petikan. Yang ketiga, mesti sebut hudud. Yang keempat, mesti ada maki hamun. Itu syarat dia. Ya, syarat ucapan di dalam parti PAS. Kalau tidak ada syarat ini, ucapan kamu tidak menarik. Kamu tidak akan diminati oleh orang ramai. Dan tabung milu mungkin tidak penuh. Ya. Kalau kamu cukup syarat ini. Yang pertama, bagi salam. Yang kedua, bacalah mana mukadimah Al-Quran dulu. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal-aqibatu lil muttaqin. Wala udwar illa laz-zalimin. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Bacalah ayat tu sebagai mukadimah. Bacalah. Kita umat Islam kenalah bersatu padu. Last sekali, berhukumlah kamu dengan hukum Allah. Kemudian last sekali, ni tak sokong, ini masuk neraka. Ini ni kafir. Ini tak, ini susah berimam dengan Allah. Dah mula dah maki. Itu syarat yang keempat. Syarat yang keempat kan. Last sekali, syarat yang last sekali apa dah? Ya, rukun yang terakhir, rukun yang last sebagai rukun ucapan mereka, iaitu menyeru umat Islam supaya berjihad. Itu last lah tu. Sebelum nak tutup ucapan, saudara-saudari sekalian, kita sebagai parti yang tidak ada duit. Kita bukan kerajaan. Kita berjuang fi sabilillah, saudara-saudara. Kita semua tidak ada sesiapa, tidak ada tokoh besar. Maka saudara-saudara perlulah memberikan sumbangan kepada kami, ya, sumbangan jihad, infak kepada perjuangan Islam. Kerana itulah akan membantu saudara di alam kubur nanti. Maka sebentar lagi unit amal akan lalu di hadapan saudara. Apabila unit amal lalu di hadapan saudara, janganlah rasa gentar dan takut. Apabila unit amal lalu di hadapan saudara, janganlah rasa gentar dan takut. Janganlah rasa gundah gulana. Dia akan membawa satu tin Milo. Maka saudara muslimin, muslimat sekalian, letakkan dompet saudara-saudara dalam tin Milo itu. Ya, tanpa merasa ragu-ragu dan bimbang. Letakkan dompet saudara dalam tin Milo itu. Nescaya kami akan pulangkan kembali kad pengenalan dan juga lesen saudara sahaja. Dia begitu. Ya, kepada pendengar-pendengar dan ceramah dia. Sebelum dia nak tutup ceramah. Ya, letak dompet. Jangan kira. Letak je dompet duit dalam tu. Ya, penganjur akan pulangkan lesen dengan kad pengenalan. Ya, yang lain dia ambil. Infak. Ya. Inilah bekalan kita di akhirat nanti, saudara-saudara, kata penceramah. Kenapa bagi saya topi, bagi serban lah. Ni kan tengah bertazkirah ni. Cari serban, bagi saya satu. Sekarang ni pun nak azan, sekejap lagi. Ya. Okay, sekali pun nak tutup sekejap lagi. Ya, dalam masa 2-3 minit lagi, kita akan stop lah. Ya. Jadi itulah, ya, cara dia. Dengan beritahu saudara-saudara, letakkan dompet dalam tin Milo ini, saya akan pulangkan kembali lesen dan kad pengenalan. Bagi kaum muslimat jangan bimbang. Ya, jangan bimbang tak masuk syurga kalau tak bawa duit pada malam ini. Kalau tak bawa duit malam ini, keluarkan gelang tangan, ya, kaum muslimat, cik-cik semua, dan gula rantai leher, masukkan ke dalam tin Milo yang telah disediakan oleh unit amal kami. Itulah cara dia, ya, ataupun dia punya peraturan yang terakhir sebelum dia menutup ceramah. Itu cara dia, ya. Sekejap orang azan, kita stop dulu. Sementara tu kalau ada orang naik, boleh fikir-fikirkan untuk naik. Sementara saya belum tutup. Saya akan naikkan seorang lagi, sekejap lagi, ya. Lepas dia orang azan. Okey. Siapa sini? Fairul Nizam. Okey, Fairul Nizam. Bang Wan. Apa cerita Fairul? Ya. Itulah Bang Wan, dekat komen-komen bawah ni kan, saya pelik lah kenapa diorang ni takut sangat dengan DAP semua benda. Dalam PN tu tak ada gerakan. Itu pasal DAP tu aku ingat kau seorang je boleh jawab, tolong jawab kan. Yalah, satunya itu kalau nak cakap pasal statement Anthony Loke bahawa
Malaysia tu tak perlu digugurkan. Baca balik sejarah. Dulu kita di sekolah menengah ada belajar sejarah. Kenapa slogan itu dikeluarkan oleh DAP. Masa tu tahun 1960-an. Baca sejarah. Jangan ambil orang kata clickbait dekat news-news saja and then buat tafsiran sendiri. Okay. Sekarang ni kalau tak digugurkan Malaysia dalam DAP punya slogan tu, Melayu memang ada hak dah. Sebab ketika DAP mengeluarkan statement tu, dia cuba menyatakan bahawa orang Cina pun mempunyai hak juga, tapi tidak setanding dengan orang Melayu. Tahun 1960-an dulu kita dah ada dah buat allocation kuota Bumi Putera untuk masuk universiti, pegangan saham dalam syarikat-syarikat yang berkepentingan dalam kerajaan mesti dilalui oleh orang Melayu. Semua tu dah terjamin dah. Tapi sekarang ni masih lagi meratib, tak tahulah nak cakap, sedih. Pada saya, di zaman tahun 2023 ni, kita ni pun dah matang, zaman sains dan teknologi. Kita kena akur lah bahawa dalam perlembagaan ketika kita menuntut kemerdekaan dulu, dah termaktub dah. Dan pada saya, buat masa sekarang ni pun, hak orang Melayu sentiasa terjamin. Sebab tu kita kena hormat raja-raja dan sultan-sultan. Sebab diorang inilah pemegang tampuk pemerintahan orang Melayu. Sebagai simbol kedaulatan orang Melayu, agama Islam dan seterusnya. So tak perlulah nak meratip sekadar untuk jadikan mainan politik. Tak boleh dah. Dah tak boleh dah. Kita kena lebih matang. Itu je lah statement saya, Bang Wan. Okey, betul. Kalau kita tengok statement Malaysian tu tahun bila? 60-an lagi. Dan dia DAP Pentah Pulau Pinang dah berpenggal dah. Apa yang dia lakukan kat Pulau Pinang? Ada damal ke tak benda tu? Kan? Dah puluh tahun dah. DAP kalau kau tanya ahli DAP yang baru, dia pun tak ingat dah benda tu. Kan? Dia walau macam mana apa pun ada dalam perlembagaan dia, selagi tidak bertentangan dengan perlembagaan kita, maka tidak salah. Kalau betul Malaysian itu melanggar perlembagaan persekutuan, dah lama DAP diharamkan. Sebab syarat-syarat mana-mana parti nak ditubuhkan dalam negara kita mesti mematuhi perlembagaan persekutuan. Apa parti pun lah, kalau kita nak tubuhkan, ROS akan cek perlembagaan parti pertama sekali. Dia akan tengok perlembagaan itu. Kerana perlembagaan parti itu melanggar perlembagaan persekutuan, maka parti itu tidak akan diluluskan. Jadi selagi DAP itu berada dan dianggap sebagai parti yang sah, bermakna apa saja perlembagaan yang ada dalam DAP adalah perlembagaan yang tidak melanggar perlembagaan persekutuan. Tapi bila kau nak spin, sampai ke rukun negara pun dia orang spin sekarang ni. Dalam rukun negara tu ada ayat liberal, masyarakat liberal. Kan? Oh ni orang kerajaan liberal sebenarnya. Padahal benda tu wujud depan mereka lagi. Rukun negara ni. Kan? Kenapa sekarang ni nak didendangkan waktu paling raya saja? Waktu kau jadi kerajaan dulu, kau tak ubah apa perkataan liberal tu. Kenapa kau tak ubah waktu PAS jadi kerajaan dulu? Kenapa tak buang dalam rukun negara perkataan liberal tu? Sebenarnya kau pun tahu benda tu tidak ada apa-apa pun. Tapi nak jadi modal dalam paling raya. Sama juga waktu dia kerajaan dulu. Kalau betul Malaysia itu mengganggu kita punya perlembagaan ataupun bertentangan dengan perlembagaan kita, waktu dia kerajaan 3 bulan, dia boleh arahkan ROS supaya bagi tahu DAP gugurkan benda tu. Kan? Tapi kalau kau tengok perlembagaan DAP, siapa boleh baca perlembagaan DAP? Tak ada secara jelas mentafsirkan Malaysian itu adalah perkara yang kita lihat macam menghakis hak orang Melayu ke, menghina raja ke, ataupun seolah-olah anti-Islam. Tak ada. Ha. Kalau kau tanya one on, suruh dia tafsirkan, kau sebut Malaysia ni, kau faham tak benda apa maksud dia? Sebab dia pun tak faham. Tapi sebab dia dah termakan propaganda tu sebenarnya. Okey, Ari. Ya, seperti kita tahulah kan, isu liberal ni mereka cuba nak main-mainkan padahal tak ada isu pun. Seperti kita tengok, gerakan pun liberal. Bukan dekat liberal, sekular tu. Tak ada pula siapa petikai. Betul tak? Kita tengok balik. Kita tengok yang selogik-logik akalnya lah. Kalau kita tengok semua tu, gerakan lagi teruk. Kalau betul-betulnya. Betul tak? Kita tengok betul-betul balik. Gerakan apa yang tak Adakah faham? DAP? Hudud dia bantah sampai dia lawan sampai ke mahkamah hudud ni.
Lagi satu bang Wan, walaupun kat bawah ni, diorang lebih takut DAP daripada takut Allah. Semalam statement daripada abah kau terus cakap, oh kalau sokong calon daripada PH, oh terus dicap sebagai apa? Kita sebagai apa? Dia cap semalam. Ada saya baca news hari ni. Kafir. Kafir. Oh itu melabel, itulah orang kata nak taksub kepada seorang pemimpin tu, tak adalah sampai kita nak melabelkan. Benda yang salah kot. So pada penyokong Malaun tu, korang ni tak takut Allah ke? Lebih takut DAP pada Allah? Tu kadang-kadang benda-benda macam ni, itulah kita kena tengok, baca. Orang kata kuatkan kita punya pengetahuan tentang politik, penubuhan awal-awal tu semua, segala rukun negara, rukun perlembagaan dan semua benda. Baru kita faham susul galur perjalanan politik buat masa sekarang ni. Apalah Sekarang ni macam dia kata kita dikawal oleh DAP. Kau tengoklah sekarang dalam kajian perpaduan. UMNO mempunyai 26 ahli parlimen dalam kerajaan perpaduan. UMNO. Ya, tak termasuk Barisan Nasional lah. Dia 30 semua. Tapi UMNO saja, Melayu Islam, 26. 26. Dan kalau kira kerusi keseluruhan dia 30 Barisan Nasional. DAP 40 lebih yang ada dalam parlimen sekarang. Tetapi dalam kerajaan perpaduan, UMNO dapat 6 jawatan menteri kabinet. DAP 4. Sepatutnya kalau ikut logik, DAP lagi banyak pada UMNO jadi menteri. Sebab dia kerusi paling banyak. Tapi DAP tak kisah. Daripada awal-awal Anwar nak sumpah lagi apa kata Anthony Locke. Dia kata DAP bersedia untuk tidak ada sebarang kerusi pun dalam kabinet. DAP kata tidak masalah. Dia kata DAP tidak masalah. Walaupun tidak ada diberi sebarang kerusi dalam kabinet, DAP tidak masalah. Asalkan satu saja. Dia nak Anwar jadi Perdana Menteri. Ini pendirian DAP. Dia nak Anwar jadi Perdana Menteri. Dan dia bagi tahu dengan Barisan Nasional, kalau DAP menjadi masalah untuk Barisan Nasional nak sokong Anwar, kalau DAP yang menjadi masalah untuk Barisan Nasional nak sokong Anwar, DAP kata dia sanggup tidak berada dalam kabinet. Asalkan dia kata Anwar jadi Perdana Menteri. Itu DAP sebut. Dan akhirnya bila Anwar jadi Perdana Menteri, dia bagi UMNO lebih banyak menteri berbanding daripada DAP. Walaupun DAP banyak kursi banyak. Ada DAP bising? Tak ada. Pasal dia bukan ada niat pun nak mentadbir ataupun nak jadi kuasa dalam kerajaan. Kan? Jadi sebab itu dalam kabinet sekarang ni, kalau kau tengok, majoriti dia Islam. Daripada parti UMNO, daripada parti PKR, Amanah dan DAP itu sendiri pun ada Islam. Dalam parlimen DAP pun ada. Yang parlimen Bangi itu Islam. Kenal Rara itu Islam. Jamaliyah itu Islam. Kan? Ini sebab DAP je. Oh, kau kapi kan. Oh, inilah komunis. Inilah komunis kan. Tapi bila tanya bukti, fakta, langsung tak ada bawa. Apa yang pandangan DAP yang dilihat sebagai melanggar perlembagaan, hak istimewa Melayu, bahasa. Lagu kebangsaan DAP pun bahasa Melayu. Kau cuba dengar lagu kau punya gerakan tu, parti kau tu. MCA bahasa Cina. Lagu parti dia. DAP lagu parti dia pun bahasa Melayu. Convention DAP diadakan dalam bahasa Melayu. Kongres dia pun dalam bahasa Melayu. DAP. Kau dengar kongres gerakan ataupun kongres MCA? Bahasa apa? Digunakan dalam persidangan dia orang, mesyuarat dia orang. DAP bahasa Melayu. Tapi kita ni takut pasal apa? Sebab kita tengok kebanyakan ahli parlimen DAP cemerlang. Sama ada dia sebagai ahli parlimen ataupun dia sebagai menteri. Jadi kau rasa malu. DAP adalah antara ahli parlimen yang paling rajin datang parlimen. Kalau tengok track record yang kehadiran di parlimen, DAP bukan kaki ponteng. Yang kaki ponteng siapa dia? Yang pakai serban, pakai jubah tu. Tu kaki ponteng. Yang kata Melayu sangat tu, Islam sangat tu. Itu kaki ponteng parlimen. Makan gaji buta. DAP yang bukan Islam tu pun dia malu nak makan gaji tanpa buat kerja. Tapi bagi orang yang ngaku Islam sangat ni, sanggup makan gaji buta. Kau tengok menteri-menteri DAP yang dilantik. Semua buat kerja betul-betul. Tengok Komeng. Kau tengok Hanayo. Kan? Kau tengok Anthony Locke sendiri. Dia jadi menteri. Zaman PN tu, kau tengok Haji Hadi, penganjawatan, apa kerja dia buat? Tu. Sepatutnya kita Melayu. Patutnya kita malu. Kita orang Islam, sepatutnya kita yang lebih rajin bekerja. Pasal Islam ajar kita. Bila kita diberi upah, kita kena kerja. Kan? Jangan makan gaji buta.